Okay. So tajuk kita malam ni lebih kepada bisnes WhatsApp. Okay, bagaimana untuk set up bisnes WhatsApp. Besoknya baru kita akan berkenalan dengan WhatsApp marketing dan seterusnya kenapa kita berniaga di WhatsApp. So pertama sekali tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada anda bahawa ini adalah kelas asas. Apabila kita sebut kelas asas, janganlah tuan-tuan expect yang saya akan kongsikan advance terus. Jadi sebab apa? Memang kelas ini adalah untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia digital. Tetapi jika tuan memang sudah ada pengalaman, pengetahuan dan kemahiran di bidang yang sama, tak ada masalah kalau nak join kelas ini. Cuma lebih kurang ianya adalah sebagai refresh untuk anda dahulu. Okay, kenapa saya nak kongsikan kelas asas? Okay, itu kena tahu dulu kenapa kelas ini dianjurkan. Pertamanya, ada ramai orang nak mahir dalam bidang digital. Ada ramai orang nak pandai dalam bidang digital marketing. Ada ramai juga orang nak memulakan perniagaan dalam digital marketing. Cuma mereka ni ada satu step yang mereka skip. Mereka rasa mereka dah tahu. Jadi mereka menggunakan rasa-rasa tahu tu. Jadi apabila mereka dah menjalankan perniagaan, maka sampai ke satu tahap mereka akan mula stuck. Pasal apa mereka stuck? Sebab perniagaan tu mungkin dah nak berkembang. Tetapi nak melepasi satu had ke satu had yang lain tu, mereka kira hilang di pertengahan tu kerana itu saya kata asasnya mereka tak faham kenapa digital marketing ini digunakan ataupun dijadikan sebagai platform untuk perniagaan. Jadi benda-benda macam inilah yang saya nak kongsikan kepada anda berdasarkan pengalaman saya sendiri yang bila saya beralih daripada perniagaan secara face to face ataupun secara konvensional lah, okay, kepada dunia digital. So saya pun mengalami cabaran. Yang keduanya, saya pun dah masuk kelas sana dan kelas ini. Jadi bila masuk kelas tu, saya kadang-kadang rasa tercicir daripada kelas tersebut kerana kelas itu rupanya advance. Jadi kita kena tahu ada satu step yang ke belakang dulu, barulah kita sesuai untuk join kelas-kelas berkaitan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya akan kongsikan kepada anda selama 12 minggu ini asas kepada pemasaran digital supaya selepas ini tuan-tuan akan dapat tahu ke mana langkah arah tuan-tuan nak pergi melalui pemasaran digital nanti. Itu sebablah saya nak kongsikan kelas asas ini kepada anda semua. Dan kalau perasan, kelas ini tak berbayar pun. Cuma syaratnya dapat satu SIM card itu sebagai syarat saja untuk memastikan tuan-tuan ini ataupun orang kata mengesahkan yang tuan-tuan ini ingin belajar. Kalau kita memang nak bayar, memang saya charge RM50 tu untuk seminggu ke, untuk 2 minggu ke. Ini memang tak ada. Okay? Dan yang keduanya tuan-tuan, saya ni taklah suka untuk dipanggil sebagai coach sebab saya bukannya coach yang ada sertifikat pun dalam dunia digital marketing. Cuma pengalaman saya itulah saya gunakan untuk berkongsikan maklumat yang sama. Nanti kalau tuan-tuan selalu panggil saya coach, lepas inilah beberapa orang panggil saya coach kan. Kejap lagi nanti saya rasa saya ni naik orang kata naik diri lah, tinggi diri. Kejap lagi saya cas tuan-tuan pula selepas ni. Setiap kelas ni berbayar dah. Tak ada, itu gurau saja. Okey. Cuma nak kongsikan lah maklumat yang saya nak kongsikan ni banyaknya asas dan saya bukan kos, tapi insyaAllah lah kiranya berdasarkan pengalaman ni bukan setakat sebenarnya asas, lebih daripada asas juga saya kongsikan kepada anda. Cuma apa yang saya kongsikan ini dianya dalam bentuk lebih kepada macam kita punya tim ni kita buatkan sebagai CSR program lah untuk membantu usahawan mendigitalkan perniagaan masing-masing. Okey? So itu intro dia. Supaya tuan-tuan dapat bersama-sama. Bukan apa, saya takut nanti alah dia ajar ni basic, aku pun tahu. Gang nanti kata macam tu. Sebab memang ada bunyi-bunyi macam tu. Sebab tu saya kena bagi tahu kepada anda semua dulu bahawa memang ini adalah benda yang asas. Kita ada lagi asas, tapi ini untuk sesuai untuk perniagaan anda. Okay? So terus. So hari ni kelas WhatsApp Business untuk minggu yang pertama. Okay, pertamanya WhatsApp Business ni seperti biasa tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan belum pernah jumpa. Okay, namun ada juga yang dah gunakan tetapi tidak lagi memanfaatkan WhatsApp Business ni sebagai WhatsApp perniagaan mereka. Okay,
Sebab itulah kita kongsikan kepada anda supaya jangan hanya install WhatsApp Business tetapi dalam tu tak ada katalog, dalam tu tak ada shortcut, dalam tu tak ada greeting message, dalam tu dia tak ada quick reply, labelings pun tak faham macam mana nak gunakan. Malam ni saya akan kongsikan kepada anda apa yang ada dalam WhatsApp Business dan apa ciri-ciri WhatsApp Business ni dan ke mana WhatsApp Business ni boleh anda gunakan sebagai perniagaan. Okay? So, terus okay, so pertamanya tuan-tuan, bila kita berniaga, of course tuan-tuan dah biasa dengar untuk setiap kali posting apa saja produk ataupun perkhidmatan, maka tuan-tuan akan buatkan dia ada foto, ada video, okay, ada apa nama ada gambar dan copywriting. Jadi ini adalah gambaran yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Setiap posting tersebut tuan-tuan boleh buat di business, di WhatsApp, ataupun tuan-tuan boleh hantar dekat Facebook, ataupun tuan-tuan mungkin hantar dekat website. Cuma apa yang saya nak kongsikan di sini, setiap daripada platform ini sebenarnya dia boleh dilinkkan. Itu nak kena faham, link. Boleh dilinkkan pergi ke WhatsApp. Nak link ke mana pun boleh sebenarnya. Cuma yang saya nak kongsikan di sini ialah tuan-tuan sebenarnya boleh linkkan perniagaan ini ke WhatsApp. Okay? So, bagaimana? Pertamanya, okay, tuan-tuan ada produk dan tuan-tuan buat gambar, video ataupun copywriting. Lepas tu tuan-tuan post melalui ataupun kongsikan melalui WhatsApp Business. Ataupun tuan-tuan kongsikan dekat Facebook, copywriting yang sama. Ataupun mungkin tuan-tuan post dalam website atau Lazada dan sebagainya. Okay. So, lepas itu, okay, daripada posting tersebut juga tuan-tuan boleh linkkan antara satu sama lain sebenarnya. Satu sama lain. Okay. Melalui copywriting tersebut, maka tuan-tuan letaklah di situ contoh seperti ini. Inilah yang color biru, inilah link-link yang berkaitan. Ini yang saya tunjuk ni dia di shortcutkan menggunakan Bitly, tapi dia ada panjang lagi. Okay? Tapi nak ceritakan inilah contoh-contoh yang copywriting yang tuan-tuan buat nanti dan linkkan. Jadi bila klik saja dia akan masuk pergi ke website. Atas ni dia akan masuk ke website. Yang di bawah ni dia akan masuk pergi ke WhatsApp. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Kerana kita nak close mereka sebenarnya menggunakan WhatsApp ataupun kita nak close mereka menggunakan website. Kalau kita close guna website, okay, WhatsApp, maka dia lebih kepada manual. Maksudnya, okay, tuan nak daftar, okay, bank in, lepas tu ataupun transfer, dan kita pun buat delivery. Okay? Tapi kalau kita linkkan dia kepada website, dia lebih kepada kita nak buat automasi. Kita buatkan dia automasi. Even kita tidur pun, kita boleh membuat closing. Kita boleh buat sales. Cuma apa yang diperlukan ialah perlunya ada payment gateway. Payment gateway. Dan dia masuk dalam tu, contoh website. Ini adalah contoh payment gateway. Ini dia tekan proceed. So, dia akan tanya online banking ataupun credit card. Okay, dan dia pun di-linkkan pembayaran tersebut. So, selesai bayar, maka kita pun buat delivery. Okay? Ini maksud dia. Okay, kenapa bisnes WhatsApp ni? Sebab kadang-kadang orang tak tahu WhatsApp ni boleh digunakan untuk perniagaan dan sebenarnya dalam WhatsApp ni lah sebenarnya closing tinggi. Kalau secara zero cost marketing, WhatsApp ini mempunyai persen atau rating tinggi untuk bila kita close. Berbanding kalau kita chat mereka melalui Facebook dan sebagainya. Sebab WhatsApp ini ada satu kelebihannya ialah kita boleh simpan database mereka. So, kelas itu kita akan kongsikan pada minggu hadapan. Bagaimana untuk capture database. Okay, so far dapat tak tuan-tuan? Kalau dapat follow saya, tekan 1. Kalau agak kabur-kabur, tekan 2. Okay, next. So, dalam WhatsApp, okay, dalam WhatsApp yang kita tahu pada ketika ini, okay, ada WhatsApp personal ataupun orang panggil WhatsApp official sebenarnya. WhatsApp rasmi. Logo dia yang sebelah kiri tuan-tuan itu. Okey? Itu adalah WhatsApp personal. Lepas tu kita juga ada WhatsApp business iaitu ada huruf B. Okey? Okey, Puan Syarwaria kata 1, alhamdulillah dapat follow kita. Okey, Puan Ghazali pun 1. Okey, Jun. Okey. Lepas tu kita juga ada lagi satu. Selain daripada WhatsApp personal, WhatsApp business, sebenarnya ada banyak lagi WhatsApp lain. Okay?
yang bukan resmi lah, dia menggunakan server ataupun providernya luar daripada WhatsApp. Mereka ni sebenarnya bukan under WhatsApp, tapi aplikasinya sama seperti WhatsApp. Itu banyaknya digunakan untuk marketing. Okay. So untuk WhatsApp marketing ini ada yang pakai FM WhatsApp, ada yang pakai G WhatsApp lah. Ada banyak list sebenarnya. Okay. Cuma malam ini insyaAllah kita fokus WhatsApp business. So, pertanyaannya, untuk setiap WhatsApp ini, siapa kumpulan sasar yang sesuai untuk kita tujukan? Okay, saya contoh kongsikan. Yang pertama, kalau kita gunakan WhatsApp personal, okay, biasanya mereka ini adalah untuk kumpulan keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan sekerja kita, mungkin komuniti ataupun kejiranan kita. Ini biasanya WhatsApp personal yang kita kira private number kita lah, yang kita tak nak privacy, okay? Yang kita tak nak kongsikan kepada umum. Okay, sekiranya kita berniaga ataupun kita berkerjaya, okay, maka adalah amat wajar untuk kita ada WhatsApp satu lagi, iaitu dipanggil WhatsApp business. Okay. So WhatsApp business ini kegunaannya banyak untuk perniagaan sebagai identiti anda. Boleh katakan WhatsApp business ini jugalah sebagai nombor pejabat anda ataupun nombor perniagaan resmi anda. Okay? So, bila ada WhatsApp business ini, dia juga akan menjadi image kepada perniagaan anda bahawa anda ini nampaklah taklah kata terlalu profesional, tetapi ciri-ciri profesional tu ada. Maksudnya pembahagian antara personal dengan perniagaan tu ada sebab kita ada WhatsApp business. Okay? So yang seterusnya nombor perniagaan anda, dan juga kita boleh tujukan bisnes ini untuk klien-klien ataupun customer-customer kita. Jadi kalau kita rasa hujung minggu kita tak nak diganggu, maka kita gunakanlah WhatsApp bisnes ini hanya untuk mereka yang mungkin akan cari kita pada Sabtu Ahad dan kita tak nak mereka ganggu kita. Sebab WhatsApp bisnes ini pun boleh reply secara automatik ataupun diautomasikan. Okay? So, seterusnya, okay, kita juga ada WhatsApp marketing. So, WhatsApp marketing ni apa kepentingan dia? Okay, pertamanya WhatsApp marketing ni kita akan gunakan untuk prospecting. Kita nak cari customer. Kita nak cari pelanggan baru. Okay? Dan yang kedua, kita gunakan sebagai marketing. So, kalau WhatsApp business ini, okay, banyaknya kita gunakan untuk closing. Tapi untuk WhatsApp marketing ni, banyaknya kita guna untuk membuat pemasaran, kempen-kempen pemasaran, hebahan, cari customer baru, cari prospek baru. Dan kita akan tarik mereka dan jemput mereka ke kita punya kolam, okay, ataupun grup kita, ataupun mungkin kita akan linkkan mereka dengan bisnes WhatsApp kita. Okay. So WhatsApp marketing ni juga kita boleh gunakan untuk blasting. Kita blasting message ataupun copywriting kita pergi ke kumpulan-kumpulan sasar, dan juga kita boleh gunakan sebagai untuk forward, untuk kita join group sana, group sini. Sekejap lagi kalau tuan-tuan gunakan nombor WhatsApp, okay, kan kita ada banyak group. Lepas tu kalau kita katalah guna nombor personal, join group sana, group sini, kejap lagi kita pun tak boleh nak follow mungkin komunikasi dalam tu. Lama kelamaan tuan-tuan rasa macam mengganggu pula bila tuan-tuan ada banyak group. Jadi tuan-tuan rasa tak selesa, mungkin tuan-tuan akan left. Sebab tu saya katakan tuan-tuan kena faham kenapa tuan nak join satu-satu group. Kalau bersifat peribadi, personal, okey, gunakanlah WhatsApp personal. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan sebagai ilmu perniagaan, untuk belajar marketing, untuk prospecting dan sebagainya, gunakanlah WhatsApp marketing. Satu nombor yang khas untuk marketing. Tapi kalau nak gunakan bisnes pun tak ada masalah. Bergantung kepada anda sebenarnya. Nombor ni, WhatsApp ni bergantung kepada anda macam mana anda nak manage. Dia kena faham anda punya objektif masing-masing. Okay? So far dapat tuan-tuan. Antara tiga ni. Siapa ada bertanya? Okay, Puan Fudia bertanya. WhatsApp FM tak tahu nak setting lagi tuan. Okay, tak apa. WhatsApp FM ni insya-Allah besok kita akan belajar. Kita akan berkongsi berkenaan WhatsApp FM. So WhatsApp FM ni kita akan gunakan untuk marketing lah banyaknya, dan sebaiknya gunakan nombor baru. Jangan gunakan nombor personal, jangan gunakan nombor business.
Okey? Okay, kalau dapat Alhamdulillah Tuan Gazil dah respon satu cun. So next. So malam ni saya hanya tunjukkan anda setting dahulu. Bukannya macam mana nak cari customer, tak ada. Ini basic dulu. So pertama, tuan-tuan install dahulu WhatsApp Business. Okay, pergi Google Play Store. Okay, pergi cari WhatsApp for Business atau WhatsApp Business. Dia ada huruf B. B for Business. So download dan install. Apabila tuan-tuan dah download dan install, masukkan number. Okay, sama ada number sedia ada ataupun nombor yang baru. Okay, kalau number sedia ada tu contohnya mungkin tuan-tuan ada 2 number. Okay, so tak kisah. Kalau tuan-tuan ada satu handphone, dia boleh install satu WhatsApp official atau personal tadi, dan dia juga boleh install satu lagi WhatsApp business. Lepas tu tuan-tuan ada 2 SIM card dalam satu handphone. So nombor yang pertama untuk WhatsApp personal ataupun nombor personal tuan-tuan. So nombor yang kedua mungkin tuan-tuan gunakan untuk berniaga. Maka matchkan dengan WhatsApp business ini tadi. So bila tuan-tuan dah download, nanti paparan dia lebih kurang sama dengan WhatsApp personal. Cuma bezanya ialah pada paparan business profile. Kat mana nak tengok beza tu? Tuan-tuan klik yang 3.3 kat atas sebelah kanan ni. Klik saja dekat situ. Okay, dia akan keluar business profile. Okay. So, katalah tuan-tuan cuba untuk klik business profile tersebut. So, dia akan keluar seperti ini. Sebelah kanan tu akan ada business tools. Lepas tu ada new group, ada new broadcast, ada labels. So, labels ni yang baru, yang tak ada pada WhatsApp biasa. Termasuk juga business tools. Lepas tu WhatsApp web sama, start message sama dan setting. So dekat dua ni, dalam ni ada 2 button yang tak ada, extra button daripada WhatsApp biasa tadi. Okay. Seterusnya. Okay. So tuan-tuan klik yang atas sekali tu, iaitu business tool, klik saja. Jangan takut. Untuk WhatsApp ni don't worry. Okay. Jangan takut hilang number. Klik saja. Okay. Lepas tu dia akan bawa tuan-tuan ke paparan seperti ini. Okay. So, apa yang ada pada paparan ni, dia dipecahkan kepada 3. Okay. Yang pertama ialah berkaitan dengan business profile. Okay. Dan di bawahnya ialah katalog, iaitu tuan-tuan punya menu untuk bisnes tuan-tuan tadi. Katalog lah. Okay. Yang keduanya adalah bahagian messaging. Bila bahagian messaging ni, maksudnya ada kaitan dengan message lah. Okay. Message tuan-tuan. So, yang pertama itu ialah aware message. Yang kedua ialah greeting message. Yang ketiga ialah quick replies. Yang keempat ialah labels. Okay. Dan bahagian yang ketiga adalah berkaitan dengan setting lah. Ni berkaitan dengan setting, iaitu short link. Bagaimana untuk kita kongsikan link ataupun QR code kita. Dan yang bawah sekali tu bagaimana kita nak linkkan business WhatsApp ini pergi ke Facebook ataupun Instagram kita. Okay, dapat tuan-tuan? Dapat, saya teruskan. Okay, next. So, kita pergi satu-satu dulu. Okay, pertamanya tuan-tuan cuba klik dekat business profile. Okay, klik dekat business profile. So, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, so apa yang ada dekat business profile ni, pertama sekali ialah tuan-tuan letak nombor, nama perniagaan, nama perkhidmatan ataupun produk tuan-tuan. Biasanya nama perniagaan lah. Kita letakkan, klik kat situ. Okay, isi saja, edit saja. Lepas tu yang keduanya, kita letakkan maklumat ringkas apa yang kita buat. Apa dia penerangan ringkas berkenaan perniagaan kita. Di sinilah partnya yang membezakan kita dengan mereka yang ada WhatsApp business. Sebab ramai orang ada WhatsApp business tetapi mereka tak isi maklumat yang simple ini. Yang mana sebenarnya maklumat simple ini sangat-sangat penting. Inilah maklumat mereka yang ada nombor kita yang akan skodeng kita punya perniagaan. Maksudnya skodeng tu dia akan tengoklah, oh ada bisnes WhatsApp, WhatsApp business. Lepas tu dia akan tengok profile. Rugi kalau kita tak dapat promote profile kita secara tak langsung kepada mereka. Okay. So seterusnya, di bawah itu tuan-tuan klik lagi. Okay, tuan-tuan bidang perniagaan. Dalam kategori mana? Makanan ke, lepas tu training ke, apa saja. Pilih industri perniagaan anda.
Lepas tu di bawahnya lagi adalah lokasi perniagaan anda. Okay? Kalau untuk yang baru join kita pada hari ini, don't worry. Nanti untuk lokasi ni tuan-tuan akan belajar pada minggu yang keempat, iaitu dalam Google Listing. Okay? Di situlah nanti tuan-tuan akan belajar macam mana nak membuat lokasi kedai nanti. Dan di bawahnya juga tuan-tuan update maklumat waktu operasi perniagaan. Okay. So ini penting. Okay. Maklumat operasi perniagaan ni penting untuk dikemas kini kerana dia ada kaitan dengan away message. Dia ada kaitan dengan away message. Kat mana away message? Yang ni. Away message ni yang pertama ni. Bahagian messaging, away message. Itu bahagian yang ada kaitan dengan waktu operasi. Okay. Kenapa? Selepas pukul 9, nanti away message tu akan berfungsi untuk memberitahu bahawa okey, tak apa Tuan Ghazali, kita faham. Okey, Tuan Ghazali ni kalau tak silap saya daripada Sabah. Okey? So teruskan, semoga dipermudahkan urusan. Okey, selepas pukul 9 nanti tuan-tuan akan dapat tuan-tuan akan automatik hantar kepada mereka yang WhatsApp tuan-tuan selepas pukul 9 tadi. Maaf, saya berada di luar kawasan, tak dapat nak reply anda pada ketika ini. Itulah mesej ni, penting. So di bawah sekali lagi ada maklumat berkenaan email. Okay, di sini pastikan tuan-tuan masuk email tuan-tuan. Penting, jangan tinggalkan sebab mungkin mereka akan minta quotation ke apa dan sebagainya. Okay, sebab memang ada syarikat yang menggunakan komunikasi melalui email. Dan di bawah sekali, okay, anda letakkan anda punya website. Okay, di sini pun jangan tinggalkan kosong. Kalau tuan-tuan ada link Lazada, masukkan link Lazada. Kalau tuan-tuan ada link Shopee, masukkan link Shopee. Kalau tuan-tuan ada Food Panda, link Food Panda, Grab dan sebagainya, apa saja ada link, bila namanya link, masukkan saja situ sebagai website. Jadi bila mereka baca, tengok, mereka dah tahu, oh ada Lazada, ada Shopee, then dia pergilah terus ke sana. Okay, so dapat. Okay, bila ini selesai, okay, selain daripada kita update sini, sebenarnya benda ni pun kita boleh update dekat Facebook. Tapi kalau kita linkkan lah, macam mana nak link dekat Facebook, saya pergi back dulu. Dekat bawah ni nampak tak? Okay, reach more customer yang bawah sekali tu, dekat ibu jari dia ni kan, ada Facebook dan Instagram. Kalau kita linkkan kat sini, so nanti apabila kita update dekat Facebook, maklumat yang atas ni semua yang tadi tuan-tuan edit tu, okay, dia akan boleh auto update melalui Facebook saja. Tuan-tuan tak perlu nak tekan sini dah. Apa yang dia update dekat Facebook, automatik dia akan terus link dekat sini. Nampak dah, kiranya tuan-tuan akan nampak advance lah kiranya selepas ini. So untuk Facebook tu bila pula tuan? Don't worry, untuk Facebook tuan-tuan akan belajar pada minggu yang ke-3. Okay, so far dapat tuan-tuan? Siapa dapat boleh tak saya nak tengok, tekan 1. At least saya tahu tuan-tuan dapat follow saya, supaya tak rasa seperti laju sangat. Okay, ini antara yang utama lah. Antara yang utama dalam WhatsApp Business, benda ni. Ramai orang tak update sebenarnya. Okay, cun. Puan Sarbadia kata dapat. Alhamdulillah. Okay, next. So, dekat bawah sekali tu pula, ada bahagian katalog. Okay, mungkin katalog tuan-tuan mungkin kosong. Tapi don't worry. Okay, so pergi balik ke paparan sebelumnya. Okay, dekat situ ada katalog. So, tuan-tuan klik pada katalog. Ini pun sama. Apabila kita berniaga, okay, ada juga yang berniaga. Saya perasan jugalah dalam grup-grup kita punya bisnes digital marketing ni, mereka berniaga tapi mereka tak ada katalog. Itu rugi. Bila you berniaga tak ada katalog, rugi. Sekurang-kurangnya buatlah 2-3 katalog supaya dia tahu kita ada produk yang berkaitan. Sebab kadang-kadang customer ni takut nak tanya. Pasal apa mereka takut nak tanya? Kerana mereka takut nak kena close. Pasal apa mereka takut nak kena close? Takut harga yang ditawarkan itu tak menepati cita rasa mereka. Maksudnya kemampuan mereka. Jadi itu pentingnya kita kena ada katalog. Jadi secara tak langsung mereka pun dapat mempertimbangkan bajet-bajet atau memperuntukkan bajet-bajet mereka nanti. Apabila mereka ni nak PM tuan-tuan. Ataupun bila tuan-tuan tak ada katalog, maka orang lain tak boleh nak kongsikan tuan-tuan punya perniagaan. Okay, so kenapa penting katalog? Kejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, so tuan-tuan klik dekat katalog ni.
So, apa maklumat yang perlu? Paparan dia akan jadi seperti ini. So, apa maklumat yang perlu dekat sini? Ada 3 saja. Yang pertama, okey. Pertamanya ialah tuan-tuan masukkan gambar. Okey, gambar perkhidmatan produk tuan-tuan. Masukkan sehingga maksimum 10. So, mana gambar yang pertama yang tuan-tuan upload, itulah gambar yang pertama akan keluar. So, gambar yang kedua tuan-tuan upload, dia akan jadi gambar yang page kedua. Dan seterusnya 3, 4 sampai 10. Terpulang kepada anda nak masukkan berapa gambar, tapi maksimum gambar itu adalah 10. Okey, kalau boleh gambar yang berkaitan produk tu depan sekali lah, terus nampak kepada fizikal, gambar fizikal produk tu. Kalau testimoni mungkin tuan-tuan nak masukkan juga, letak belakang sikit. Okey, so yang kedua tuan-tuan masukkan dekat sini ialah okey, apa nama produk yang tuan-tuan tawarkan. Macam ini contoh, saya masukkan telco, nama produk tu lah. Okey, dan yang ketiga penting juga, tapi pilihan. Tuan-tuan tak nak letak harga pun boleh, tapi sebaiknya letak harga supaya mereka tahu berapa bajet tersebut. So, di situ tuan-tuan masukkan harga. Contohlah RM89 untuk 100 GB tanpa sekatan kelajuan contoh. Okey. So, 3 ni sebenarnya cukup dah. Cuma lebih molek jika tuan-tuan dapat masukkan lagi maklumat details, iaitu apa dia? Ada 3 elemen penting dalam cerita pasal produk. Okey, dia panjang lah, tapi yang bagi ni asas untuk malam ni 3. Pertamanya ialah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri produk tadi. Yang keduanya ialah kelebihan. Kelebihan produk tadi. So, yang ketiganya ialah manfaat. Ataupun kalau tuan-tuan nak ringkaskan lagi, boleh. Tuan-tuan cerita pasal ciri-ciri dan juga manfaat. Manfaat produk tadi. Kalau nak ringkaskan lagi, tuan-tuan ceritalah manfaat terus. Benefit kepada produk. Tapi, jika tuan-tuan dapat kongsikan 3 elemen ni, sangat-sangat bagus. Iaitu pertamanya ialah ciri-cirinya. Yang keduanya ialah kelebihan. Yang ketiganya ialah manfaat. Contoh, saya tadi ada Puan Syarul Baria. Okey, Puan Syarul Baria, dia adalah satu bisnes mangkuk tingkat Tiffin. Okey, saya type TIFFIN. Tu saya sambil tolong promote lah Puan punya produk. Okey, so produk Tiffin ni sangat eksklusif. Okey, dia adalah satu yang bagi saya untuk mereka yang berkerjaya, yang mementingkan fashion, mangkuk ni bagi saya sangat menarik. Okey, insyaAllah Puan, saya akan gunakan Puan punya tu pada minggu depan. Don't worry Okey, cuma saya ambil kesempatan nak promote lah, sambil-sambil bantu anda juga. Okey, so kalau di sini mungkinlah saya tak study lagi dia punya mangkuk. So, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia yang pertama ialah tahan panas. Contoh, tahan panas. Okay, ciri-ciri yang kedua, dia mungkin metals ataupun besi. So, itu contohnya. So, apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia makanan kekal hangat. Contohnya, makanan kekal hangat. So, apa manfaatnya? Okey, manfaatnya kita dapat makan makanan tadi dengan fresh, dengan panas-panas. Itulah contohnya. Okey, jadi ada beza kan? Ciri-ciri, kelebihan dan manfaat. Okey, dapat? Kalau nak contoh lain lagi, contohlah. Okey, siapa dekat sini? Cuba bagi satu produk lagi lain. Kita ada Puan Fudia, kita ada Tuan Aziz Sulaiman, kita ada Tuan Ismail, Rohana Maidin, Rocky Abdul Rahman. Okey, bagi saya satu produk you. Okey, Puan Samsia. Okey, apa produk? Bagi satu saja. Siapa nak dipromotkan bisnes di dalam kelas ni? Okey, tak ada nak kena promote bisnes, rugi ni. Ada lebih kurang 13 orang ni tolak saya yang dalam kelas ni. Sekurang-kurangnya dia tahu tuan-tuan jual produk apa. Okey, produk kurus. Okey, produk kurus. Okey, ciri-ciri produk tu apa? Contoh apa tu? Pil ke? Jus ke? Minuman ke, Puan? Pil ke? Serbuk. Okey, serbuk. Serbuk ni apa? Minuman untuk diminum ke? Okey, produk Prap My Payet. Okey. So, kita pergi Puan Fudia lah dulu. Okey, ciri-cirinya katalah minuman. Okey, minuman. Okey, ciri-cirinya ialah
herba. Buatan dia punya ciri-ciri ialah herba. Okey, dia dibuat daripada herba, 100% herba. Contoh. Okey, yang keduanya kelebihan. So kelebihannya tak meloyakan, tak berbau. Lepas tu tak tak masam, tak pahit. Itu kelebihan. Ketiga, okey, manfaatnya ialah kurus tadi. Itulah kelebihan dia. Ataupun nampak langsing. Itu saja. Okey. Jadi tuan-tuan kena faham antara ciri-ciri. Ciri-ciri tu lebih kepada macam fizikal dia, apa yang ada pada tu. Yang kedua, kelebihan. So apa kelebihan dia daripada yang lain? Compare dengan produk lain contohnya. Dan yang ketiganya ialah dia punya manfaat, benefit. Of course, kita berniaga kita nak cari solution. Jadi pastikan ada solution kepada mereka. Kenyang, sedap, itu solution juga. Nikmat pun solution juga. Tuan-tuan kena faham lah. Okay. Okay, next. Okay, krup krap mai peyek. Oh, ini makanan yang kali kuning tu kot. Yang panjang-panjang apa. Rempeyek. Krup krap. Okay, krup krap ni. Okay, ciri-cirinya apa? Okay, ciri-cirinya dia rangup. Itu adalah ciri-cirinya. Rangup. Lepas tu, kelebihan dia tak masin. Okay. Lepas tu mudah dihadam, mudah dibawa, senang nak dibawa bersiar-siar. Okay, manfaat ataupun kelebihan dia. Saya krup ni sedap lah, sedap, lazat. Kalau nanti kang yang lain mungkin gemuk kang, payah juga kan. Tapi memang saya pernah makan lah krup ni, tak berhenti-henti nanti nak makannya. Okay, sebab sedap. Okay, next. So bila tuan-tuan dah masukkan maklumat tadi, jangan lupa di bawah tu pun dia ada minta link. Okay, kalau boleh masukkan link Lazada anda, link link Lazada, link Shopee dan sebagainya jika ada. Jika tak ada masalah. Hanya bagi sajalah link WhatsApp anda tadi. Okay? So, dapat tak setakat ini? Itu bahagian yang pertama. Katalog dan juga business profile. Okay. So, sekarang ni kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian message. Okay, so apa yang ada dekat message ni? Seperti link yang GMB tu boleh tak tuan? GMB tu apa? Okay. So, seterusnya kita pergi ke message. So, dekat message ni ada 4, iaitu UW message. Google, yes, boleh. Google My Business. Kok benda lain kan? Okay. So, good. Okay. So, kita pergi ke seterusnya ialah UW message. So, apa yang ada pada UW message ni, tuan-tuan klik. Cuba klik. Okay. Dan bila tuan-tuan klik, so di situ akan ada paparan seperti ini. Pertama sekali, tuan-tuan klik gambar pen tadi. Klik masuk ke situ. Lepas tu type lah message yang bersesuaian. Contoh. Okay, contohnya. Okay, apa dia UW message yang saya buat ni? Terima kasih kerana menghubungi saya. Buat masa ini, saya tidak dapat membalas message tuan kerana mungkin di luar daripada waktu operasi saya. Ataupun mungkin sedang memandu ke, mungkin sedang bercuti ke. Tak kisah apa saja maksud tuan-tuan tadi. Maksudnya nak bagi tahu yang tuan-tuan ni tak available di luar daripada waktu operasi mungkin. Jadi, tuan-tuan, bila mereka PM saja, terus automatik akan dihantar message ini kepada mereka. Okey. Tapi jangan lupa pastikan anda share juga link. Okey, link apa? Link website anda, link bisnes anda, link Facebook anda, link Shopee anda dan sebagainya. Sebab sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat reply, mereka boleh godek-godek mana yang mereka boleh klik untuk dapatkan maklumat kita. Ataupun mungkin di situ juga kita tinggalkan nombor telefon yang mereka boleh hubungi selain daripada kita. Okey, dapat tak? Dapat contohnya. Okey, tadi terima kasih kerana menghubungi saya. Saya tak dapat nak reply buat masa ni. Boleh tak tuan-tuan call kepada nombor berikut? Contohlah kan. Tapi ayat tu susun cantik-cantik lah. Contohlah nama dia Puan Fudia 013. Okey. Lepas tu Tuan Haize 012. Apa sajalah nombor yang mereka boleh linkkan. Contoh. Okey. So nanti katalah selepas pukul 9 malam
saya message tuan pada pukul 10 malam. So saya akan dapat message yang tadi tu. Yang tuan-tuan type ni saya akan dapat secara automatik. Okay? So dapat tak yang ni? Siapa yang dapat? Cuba klik 1 jika tuan-tuan dapat follow saya. Okay? Bila tuan-tuan dah type, tekan save saja. Okay, siapa dapat follow, tekan 1 supaya saya tahu tuan-tuan akan dapat follow saya pada malam ni. Okay? Good? Okay, next. So, selepas OM message, dia ada satu lagi greeting message. Dia panggil greeting message. Apa dia greeting message ni? Okay, greeting message ni ialah ucapan selamat. Selamat datang. Kita nak welcome orang yang baru first time nak PM kita. Yang baru nak WhatsApp kita. Okay, tak apa. Puan Samsia, don't worry. WhatsApp business banyak nak belajar, of course. Hari ini ingat, besok lupa, tak ada masalah. Sebab kita akan bagi anda rakaman kelas dan juga slide yang berkaitan. Just follow je slide ni nanti. Okay? So, greeting message ni adalah ucapan selamat ataupun welcome mereka yang baru. Okay? Baru untuk nak PM kita. Ataupun mereka yang tak pernah PM kita selepas 14 hari. Contohlah hari ni kita PM, lepas tu kita ada chat-chat, lepas tu selang 14 hari, lepas tu dia PM lagi kita. Dia akan dapat message greeting ni, greeting message ni. So, apa yang kita boleh buat ni, cuba tuan-tuan klik dekat situ. Okay, sama seperti UMSS, tekan logo pen, masukkan di situ apa saja. Okay, salam sejahtera. Okay, terima kasih kerana menghubungi saya. Okay. Sila tinggalkan pesanan atau pertanyaan anda. Contohlah, sebab mungkin kita tak dapat reply segera kan. Okay, insyaAllah sekejap lagi saya akan reply ataupun feedback kepada tuan. Sila tinggalkan sebarang pesanan. Okay, lepas tu pastikan tuan-tuan tinggalkan juga link yang berkaitan jika ada. Supaya mereka ni taklah tertunggu-tunggu. Pasal apa penting greeting message ni? Sebab ada customer ni dia nak cepat je kerja dia. Dia kalau boleh dia nak PM kita pukul 12 malam, pukul 12 1 minit tu dia nak kita reply. Ada customer ni. Memang ada customer gila-gila. Pukul 1 pagi WhatsApp kita, pukul 2 pagi, 3 pagi. Tapi untuk yang first time WhatsApp kita ni, lagi dia punya karena lain macam. Lepas tu dia WhatsApp kita katalah pukul 10 pagi. Masa tu mungkin kita tengah driving atau ada kerja, tengah busy. Lepas tu nanti kejap lagi dalam 5 minit tak reply, kejap lagi dia akan WhatsApp. You ni berniaga ke tak berniaga ni? Reply lah cepat. Kadang-kadang dapat WhatsApp, SMS seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita ada greeting message ni untuk orang yang first time WhatsApp kita, mereka faham bahawa kita tak dapat nak reply dalam kadar yang segera kerana kita juga ada customer lain ataupun ada urusan-urusan lain. Jadi sambil-sambil dia menunggu, pastikan kita simpanlah link-link yang berkaitan Lazada, Shopee, Facebook, apa saja, Instagram yang ada kaitan dengan perniagaan tuan-tuan untuk ditanya. Okey, dapat tuan-tuan? Untuk greeting message. Okey, dapat Saya ingat tuan-tuan dapat sama, konsep dia sama dengan web message tadi. Okey, next yang ketiga. Okey, yang ketiga pula ialah berkaitan quick replies. Okay, so apa yang ada dekat quick replies ni? Ni kena tanya apa yang ada dekat quick replies. So quick replies ni lebih kurang macam frequent asked question ataupun soalan-soalan yang kita dah jangka mereka tanya kita. So bila mereka tanya kita berulang kali, satu customer tanya yang sama semua, maka kita pun dah ada satu jawapan yang standard. Kata contoh, bagaimana saya nak bank in? Maka kita pun dah siapkan template jawapan. Okey, sila bank in berikut ke akaun ini. Lepas tu kita letak gambar, lepas tu kita bagi link. Contohnya. Ataupun bagaimana saya nak menghubungi pegawai pemasaran tuan contohnya. Okey, lepas tu kita terus bagi auto reply, quick reply kepada dia. Sebab kalau kita tak buat quick reply ni, daripada customer pertama sehingga ke customer ke-20, katakanlah dalam masa 1 jam kita nak layan 20 customer, pening. Saya dah ada pengalaman bagaimana nak melayan 140 customer dalam satu hari. Memang pening.
mujurlah adanya quick replies ni memudahkan menjawab soalan-soalan tersebut tanpa tercicir satu maklumat yang penting kepada mereka. So, macam mana nak buat quick replies? Okay. Pertamanya, tuan-tuan klik saja pada button tu. So, akan keluar. Okay. Akan keluar gambar seperti ini. Dekat bawah gambar tu ada satu button tambah. Okay. So, tuan-tuan klik button tambah tu. Okay. Dia tak keluar sini. Sorry, saya tak dapat tunjukkan dalam slide ni. Tapi don't worry. Saya akan tunjukkan melalui saya tunjukkan melalui ini terus. Okay, don't worry. Kita tunjuk. Saya share terus. Live screen. Okay. Mana tadi tu? Okay. Share screen. Okay. Okay. So, saya ingat saya punya screen dah keluar di sana. So, tekan. Okay, kita pergi ke Business Tools. Lepas tu Quick Reply. So, dekat Quick Reply ni, ada button tambah. Tekan button tambah. Saya punya dah penuh sebab dah 50. So, saya kena delete satu dulu nak tunjukkan kepada tuan-tuan. So, apa saya nak delete ni? Okay, ni boleh delete. Okay, contoh. Okay, contohnya. Okay, saya nak tekan ini. Okay, mesejnya ialah mereka nak bank in. Okay, sila bank in ke nombor akaun berikut. Ini contohlah pertanyaan yang mereka selalu tanya. So, shortcut dia bank. Contohnya, shortcut kita letak bank. So, ada gambar tak kita nak masukkan? Okay, katalah kita nak masukkan gambar berkaitan. Katalah gambar ini. Ini contohlah. Okay, kita tekan. Dan kita save. Okay, so nanti apabila orang ada PM kita, macam mana nak reply? Okay, macam mana nak reply? So, kita tekan satu group. Okay, katalah group ini kan. Okay, macam mana nak reply? Tuan-tuan cari palang. Macam mana nak cari palang? Tekan pada button number tu. Okay, dia akan bertukar. Palang tu sebelah kanan sekali di bawah kosong. Tekan saja. So, bila kita dah tekan palang tu, so dia akan call. Dia akan panggil apa quick reply yang kita nak tadi. Katalah kita dah type tadi bank kan. B-A-N-K. Then, B-A-N-K. Tu dia, bank. Dan kita tekan enter. Okay, dapat tuan-tuan? Mudah kan? Dan kita delete semula. Okay, katalah kita nak tanya, mereka nak tanya maklumat lain. Ada banyak maklumat. So, contoh, Tuan Hardi, bagaimana nak top up? Okay, kita tekan top up. Ini maksud dia. Tambah nilai atau bil bayar yang secara online. Contoh. Okay, mereka tanya lagi. Tuan Hardi, bagaimana saya nak nak tahu pasal dealership XOX? Tekan dealership 1 info. Ini dia memang ikut step by step. Contoh ni. Then saya pun ceritalah step by step, satu-satu cerita. Lepas tu ada link, nampak tak? Ada link semua, link up. Okay, dapat follow tuan-tuan? Dapat follow saya ke? Tekan satu kalau dapat follow. Okay, insyaAllah Puan Samsia, insyaAllah rakaman nanti akan di-email pada esok hari. Okay, next. Okay, apa yang next? Okay, next ialah berkenaan dengan labels. Okay, kita tekan labels tu. Okay, nampak tak dekat labels ni saya ada letak situ XOX user. Ini adalah labels kita lah. Labels ni terpulang kita nak letak macam mana. Contohlah kita nak letak mereka yang dah bayar, yang dah order. Tu label 1. Lepas tu label kedua kita nak letak mereka yang dah membuat pembayaran. Lepas tu label yang ketiga mereka yang dah jadi customer. Itu contoh. Okay, sekarang ni bila tuan-tuan nak buat label, macam mana nak buat label? Okay, tuan-tuan, pertama sekali tetapkan dulu label, tajuk label. Macam mana tetapkan tajuk label? Tekan tambah tadi. Okay, katalah DMC. Okay, itu color. So, nampak tak? So, ada color tak? Katalah color, kita nak letak color dia color apa? Boleh tukar color sebenarnya. Okay, choose color. Kita TS lah. Kita nak color merah pun boleh.
So dia akan berubah lah. So dekat sini ada tak siapa yang kita nak masukkan di MC ni. Jadi kita pergi ke senarai mereka yang dah pernah PM kita ke dan sebagainya. Okay, contohlah saya letak Puan Syamsia tadi. Okay, Kak Syam. Okay, so dekat Kak Syam ni, okay, SHAM. Okay, so tekan lama-lama kat situ. Tekan lama-lama. Nampak tak ada keluar perkataan label? Tekan label. So kita nak kategorikan dekat mana? Katalah DMC. Bawah sekali. So ada lagi tak kita nak labelkan dia dekat mana? Katalah team DMC. Contoh. Ada lagi tempat lain mungkin ada. Sekiranya dia ada 3-4 label, tak ada masalah. Boleh. Ni contoh satu. So kita save. Kita pun dah save nama beliau sebagai, nampak dia ada color merah dekat situ, sebagai kita punya DMC tadi. Okay, dapat Itu macam mana nak buat label dan macam mana nak labelkan orang. Okay, sekarang ni bagaimana nak gunakan label? Okay, tekan label tu tadi. Okay, untuk number-number yang kita telah savekan dalam label ni, kena ingat kita boleh hantar mesej kepada mereka hanya dengan satu mesej, tapi semua mereka akan dapat mesej yang sama. Dengan syarat mereka juga save number kita tadi. Dengan syarat mereka sendiri save number kita. So bagaimana nak buat? Okay, contoh. Saya ambil contoh Gen 1 dealer ni lah. Okay. Ini adalah senarai nama-nama mereka. Okay, semua ni adalah senarai mereka. So dekat sini saya tekan, okay, message customer. So ada tak siapa yang kita tak nak daripada senarai ni? Contohnya, kalau ada kita untick. Katalah kita pilih Aisyah. Kita tutup. Kita tak nak. So kita ada seberamai 35 recipient yang akan terima message. Apa yang kita nak buat? Kita type lah. Salam sejahtera. Didoakan anda semua sehat walafiat. Okay, then kita tekan enter. So bila tekan enter saja, nanti seramai 35 orang ni akan dapat SMS. Nampak tak? Tuan Haizal pun dah reply. Nampak? Tuan Haizal pun dah dapat mesej tadi. Dia pun menggunakan WhatsApp Business. Sebab itu dia ada auto reply. Thank you for contacting Haizal bin Hamzah. Please let us know how we can help you. Have a nice day. Ini barulah power namanya. Okay? So beliau pun menggunakan WhatsApp Business. So nampak? Sebab saya WhatsApp beliau pada pukul 10. Mungkin dia ini adalah away reply contoh. Okay? So nampak tuan-tuan bagaimana nak menggunakan WhatsApp Business, iaitu menggunakan labeling. So siapa dapat follow, tekan 1. Okay, kita nak habis dah ni. Nak habis dah. Sikit lagi. Untuk yang pertama ni. Okay, cun. Okay, next. Okay, dekat bawah sekali kita ada juga reach more customer, iaitu short link. So tekan dekat short link itu. Okay, di situ kita kan selalu duk cari macam mana nak buat link message, link WhatsApp ni kan. Kalau kita tak biasa, tak apa, kita pakai saja link yang disediakan oleh WhatsApp ni, copy paste. Yang atas sekali tu. Tekan dia. Okay, dan dia dah link copy. Tekan lama-lama. Lepas tu dia akan keluar bawah tu link copy. Maksudnya link tu dah di copy. Dan kita hantarlah kepada orang yang nak link WhatsApp kita ataupun copywriting. Ataupun yang kedua, kita tekan share link. Kita tekan share link, kita nak hantar kepada siapa link WhatsApp tadi pun boleh. Ataupun yang ketiga, mungkin kita nak cetak. Okay, kita nak cetak dekat kita punya business card. Kita receipt ataupun payment voucher, receipt penerimaan pembayaran, apa saja. Kita nak letak QR code kita ni dekat Facebook pun boleh, apa saja, ataupun dekat dalam pamphlet, flyers pun boleh. Okay, sekarang ni cuba tuan-tuan try QR scan kan saya punya apa nama ni, QR code yang ada dalam skrin ni. Cuba tuan-tuan try untuk scan QR code tersebut. Cuba tengok apa yang ada ditulis di situ. Kejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana nak buat benda tu. Tuan-tuan try dulu, dan then tuan-tuan akan tahu. Okay, cuba siapa dah buat, cuba try buat dulu. QR code, macam mana nak buat QR scan ni? Tuan-tuan pergi ke Facebook,
atas Facebook tu ada bahagian search. Tekan yang ada logo belah kanan tu, ada logo macam QR scan. Tekan dia. Siapa dah try? Bagi tahu saya. Okay, ada siapa dah try belum? Okay, cuba QR scan. Macam mana nak buat? Okay, saya bagi contoh. Okay, pergi ke Facebook, ada logo search gambar tambah ni, atas kali ni, tekan. Sebelah kanan tu ada tekan logo QR scan. Tekan QR scan tu. Tu contoh dia. Then you scan lah yang tadi tu. Jadi cuba scan benda ni. Siapa yang dah buat? Siapa dah buat, tekan 1. Saya nak tengok dapat tak. Sebab saya tak terima lagi. Saya tengok salah seorang saja. Okay, ada yang nak try ke? Ke takut nak try ni? Takut kena close ke? Dia lagi. Saya tengok siapa yang ada try. Okay, ada seorang try. Ini number dia. Okay, so perasan tak? Dekat situ, bila scan saja, dia akan tulis situ, "Hi Mr. Bohedi, saya nak tanya info." Satu, kelas digital marketing. Kedua, rakan niaga Telcopreneur. Nampak tak? Yang ini bukan tukang scan tu yang tulis, tetapi saya dah buatkan teks ni siap-siap supaya memudahkan dia untuk bertanya. Apa dia nak tanya selepas. Sebab kadang dia nak tanya kita, dia tak tahu nak bertanya. Nak mula pertanyaan pun dia tak tahu. Jadi kita buatkan teks tu. Jadi inilah caranya. So macam mana nak buat? Okay, benda ni. Okay, macam mana nak buat? Pergi balik ke Business Tools. Okay, pergi ke short link tadi. Okay, ini QR code kita. Okay, saya tekan back dulu ya. Okay, so di bawah tu ada message. Di situ kita aktifkan dia. Kalau kita aktifkan, lepas tu kita edit bawah tu. Ada gambar pen, kita tekan. Jadi kita type apa kita nak kat situ. Type lah. Hi, saya, apa nama, Mr. Boy Hadi. Contohnya, okay. Lepas tu saya berniaga produk berikut contoh. Lepas tu tekanlah 1. Ataupun sila pilih daripada senarai. Sila pilih daripada senarai. Okay. Contohnya lah. Okay, lepas tu 1. 1 katalah SIM. 2 katalah top up. 3 katalah tukar SIM card. Dan kita tekan. So bila mereka QR scan saja, maklumat tadi tu terus mereka akan dapat. So dapat tak? Mudah kan benda ni? Okay. So itu saja untuk malam ini yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay. Cuma ada satu yang saya nak kongsikan sikit lagi, iaitu berkaitan katalog. Supaya anda tak tertinggal maklumat penting. Okay, dekat katalog ni tuan-tuan tekan katalog. Okay, dekat katalog ni, okay, apa yang bagusnya dekat katalog ni, tuan-tuan kena sentiasa update katalog ni. Bagus. Kerana saya nak kongsikan kepada anda, tuan-tuan boleh kongsikan katalog ni dekat mana. So, nampak tak button 3 titik sebelah kanan tu? Tekan 3 titik button ni. Okay, lepas tu ada perkataan share. So, tekan share tadi. Okay. Lepas tu tuan-tuan nak share kat mana katalog ni? Okay, sekarang ni saya nak kongsi, tunjukkan anda, kita kongsi dekat Facebook. Tekan Facebook kita. Okay, hi. Saya ada item baru untuk anda. Sila kunjungi. Okay, sila kunjungi katalog saya. Contohnya kan. Okay, saya select all. Saya copy dulu. Okay, dan kita post. Kita post pergi ke FB. So, kita tengok macam mana dia keluar dekat FB. Okay, kita tekan. Okay, tengok FB kita. Dia keluar macam mana. Itu dia. Hai, saya ada item baru untuk anda. Sila kunjungi katalog saya. So, nampak tak? Bila kita buat macam tu, mereka pun apa benda pula Hadi ni nak kongsikan. Contoh kan. Okay, dapat So, saya pergi back kepada katalog. Okay, yang keduanya. Keduanya, kita juga boleh kongsikan ke mana. Tekan. Okay, tekan yang atas sekali tadi, send link via WhatsApp Business. Kita nak share link ni melalui Business WhatsApp ke
mana? Ke status kita. Okay, tekan status. Okay. So dekat sini kita padam dia, kita tukar ayat ni. Kita nak pakai yang lain punya ayat lah. Okay. Silap pula ni. Tekan tu pula. Okay, sorry nah. Sekali lagi. Okay, kita tekan. Okay, ini kita padam. Okay, kita copy. Contohlah kita nak copy macam ni. Hai, saya ada item baru untuk anda. Sila kunjungi katalog saya. So, kita tekan enter. So, bila tekan enter, so benda tu akan keluar pada katalog kita nanti. Pada status kita. Dapat tak? Itulah kelebihan katalog. Okay, yang ketiga, kelebihan katalog. Ada lagi. Okay, yang ketiga, last nah. Okay, perasan tak dekat atas katalog ni ada satu button trolley. Perasan tak? Okay, kita klik trolley tadi. Okay. Lepas tu view katalog. Okay, katalah kita menggunakan, okay, katalah saya buka satu WhatsApp saya nah. Saya buka satu WhatsApp lain. Okay, saya buka satu WhatsApp FM. Okay. Ini. Katalah saya buka FM WhatsApp ni. Okay, nampak tak katalog tu? Saya buka satu WhatsApp ni, inilah rupa katalog saya. So, pada katalog ni, katalah saya nak beli satu produk kat sini. Katalah saya nak beli prepaid unlimited data ni. Saya tekan prepaid unlimited data ni. Lepas tu, saya tekan dalam tu ada satu add to cart. Tekan add to cart. Okay, kalau saya nak 2, tekan 2 kali. Lepas tu, saya tekan back lagi. Lepas tu, ada lagi saya nak beli, katalah yang XOX Black 59 ni. Tekan add to cart. So, kita view card. So, bila kita view card, okay, so dekat sini ada tulis ada 2, 1. Okay, 2, 1. Lepas tu kita pun nampak ada 2 plan yang pertama, kata nak tukar 3 pun boleh, tekan 3. Ikutlah kita nak buat. Ni kalau kita jual makanan, kuih-kuih kan, yang kita suka buat kuih-kuih 3 keping, 3 pieces. Jadi dia yang bagusnya, dia akan boleh buat auto total. Dekat mana auto total tu? Dekat atas sekali. Perasan tak? Ada 4 item. Total harganya ialah RM149. So, kita tanya dia. Hai, Hardi. Saya nak order barang ni. Contoh. Dan kita pun hantar ke dia. Okay. Mana button hantar saya ni? Baik. Hilang pula button hantar ni. Sekejap button saya hilang tadi. Okay, dia tak keluar. Kejap. Saya tunjuk satu sebab saya pakai satu WhatsApp lain tu. Okay, contohlah saya pakai ni. Kita add. Lepas tu kita pergi yang ni. Contoh yang ni kita add. Lepas tu kita add yang ni juga. Lepas tu kita tengok total. Ni dia contoh ni. Item ni. Allahu Akbar. Sekejap kita add view card. Okay, ni dia. So, dekat sini, contohlah. Ini saya padam dulu. Remove dia. Okay, so di sini nampak tak ada total item 148. So, kita type, hi. Contohlah, hi Hardi. Saya nak order. Dan kita tekan. So, nanti saya akan dapatlah maklumat tu. Dapat tak? Nanti saya akan dapat maklumat sama. Orang tu nak order. Saya akan terimalah dia punya order tu. Hi Hardi, saya nak order. Dan kita tengok apa dia nak order. Okay, ada 189, ada 159. Total harganya lebih kurang 148. Nampak tak? Jadi memudahkan. Dia berapa nak banking je, berapa nak bayar, tak payah pening-pening. Lepas tu kita hanya bagi nombor akaun bank kita pula, reply kat dia. Katalah kita nak bagi nombor akaun tadi dia, BANK tadi, mana bank tadi, ataupun saya buatlah MBB.
hantar. Itu contoh. Okay? So itu saja untuk malam ini. Okay tuan-tuan, dapat tak? Okay, Alhamdulillah. Siapa dapat sila tekan 1. Itu saya nak fahamkan. So jangan lupa anda isikan maklumat untuk kita hantarkan link kelas pada malam ini dan juga slide berkaitan. Sekiranya tuan-tuan ada pertanyaan, jangan risau, jangan segan, tanya saja dengan admin anda sekalian. InsyaAllah mereka akan membantu. Dan insyaAllah selepas kelas ini juga saya akan kongsikan satu peluang. Peluang niaga untuk anda daripada kerajaan, iaitu ada Kementerian Pembangunan Usahawan, iaitu ada satu matching grant untuk mereka yang berumur 40 tahun ke bawah lah. Okay? Jadi try untuk apply. Nanti dalam grup tu kita akan update. Jadi itu kalau sebarang pertanyaan tu jangan tanya kita punya admin. Yang itu sebab kita kongsikan maklumat. Apa yang maklumat yang kita ada berkaitan perniagaan, kita akan bagi kepada anda. Don't worry. Cuma maklumat tu mungkin bukannya kita punya maklumat. Yang pastinya maklumat tu sahih. Dan anda terus daftar sendiri, terus direct dengan kerajaan. Don't worry. Itu yang kita adalah setakat ni. Untuk grant-grant MDEC, insyaAllah kita akan dapat update terkini, kita akan kongsikan kepada anda. Cuma yang sekarang tengah berjalan ialah program Saya Geng Digital. So, pastikan anda tanya admin bagaimana nak daftar Saya Geng Digital tu. Lepas tu nanti tuan-tuan akan terus dilinkkan dengan MDEC dan juga tuan-tuan akan terus di-matchkan tuan-tuan ni berada pada stage yang keberapa, sesuai untuk belajar basic ke, sesuai untuk belajar yang dah advance ke, sesuai untuk kembangkan perniagaan ke, nanti mereka akan aturkan kepada anda. So itu saja mungkin untuk malam ini yang saya dapat kongsikan kepada anda. Semoga ia bermanfaat dan anda boleh gunakan untuk perniagaan anda di masa hadapan. So insyaAllah kalau ada kawan-kawan nak join lagi, don't worry, bagi tahu kelas-kelas yang kita ada ni, kita akan buat preview setiap 2 minggu untuk membolehkan mereka join kita pada minggu yang berikutnya. So itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan, keafiatan, kebaikan kehidupan dunia akhirat, kehidupan husnul khatimah, dikurniakan taufik dan hidayah, dikurniakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dikurniakan dengan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak jilul Quran, dilindungi daripada COVID-19. So itu saja, kita tangguh dengan suatu asan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr innal ladzina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.